Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mas Romalat dalam Inside Talk pada hari ini 10 September 2020 bersamaan dengan 22 Muharram 1442 Hijriah. Baik, seperti biasa kami di Inside Talk akan membincangkan tentang topik-topik terkini berkenaan dengan isu semasa maupun politik yang berlaku sejak kebelakangan ini. Saya recap kembali. Pada 12 Ogos lalu, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah mengumumkan penubuhan parti baru yang dipanggil Parti Pejuang. Seperti yang kita ketahui juga, Parti Pejuang ini telah dipimpin oleh Datuk Seri Muklis Mahathir dan juga sebagai Presiden dan juga Tun Dr. Mahathir sebagai pengerusi. Banyak persoalan yang timbul berkenaan dengan parti baru ini dan pada minggu ini kami telah diberikan kesempatan dan juga peluang untuk menemu ramah Presiden Pejuang iaitu Datuk Seri Muklis Mahathir untuk membincangkan Datuk Seri tentang topik berkenaan dengan cabaran pejuang menuju PRU 15. Jadi terima kasih Datuk Seri kerana sudi hadir ke Inside Talk kita pada hari ini. Sihat Datuk Seri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Datuk Seri. Sebelum itu, kami ingin memberi peluang dan juga ruang juga kepada semua penonton di Inside Talk untuk bertanyakan sebarang soalan ataupun pendapat berkenaan dengan isu yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi, Datuk Seri, saya fikir cabaran pertama pejuang adalah mengenai pendaftaran Datuk Seri. Bagaimana dengan status pendaftaran pejuang dan bila jangkaan ROS akan meluluskan? Dari semasa ke semasa kita memang berhubung dengan pihak ROS untuk mendapat perkembangan terkini pendaftaran parti kami ini. Setakat ini yang kami dimaklumkan ialah ada dia buat semakan latar belakang ke atas 7 orang pengasas. Walhal saya ingat pun bukannya semua tak kenal kan Dr. Mahathir sendiri, saya sendiri dan yang lain-lain lagi, kawan-kawan yang lain. Dan selain itu ada juga penelitian terhadap perlembagaan yang kami kemukakan. Jadi kali ini belajar daripada pengalaman sewaktu pendaftaran Parti Pribumi Bersatu Malaysia dulu. Jadi kita permudahkan perlembagaan itu supaya dia taklah terlalu rumit sangat. Dan kita harap dalam masa terdekat inilah insya-Allah ROS akan meluluskan pendaftaran parti kami ini. Baik, kalau kita lihat terdahulu pendaftaran parti PBBM mempunyai halangan ketika era pentadbiran Najib Razak dan sekarang ini adakah di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin iaitu Perikatan Nasional, Parti Pejuang mempunyai halangan yang sama ataupun mudah saja untuk sesi pendaftaran ROS itu? Saya harap tidaklah, tapi saya ingat saya sewaktu Datuk Seri Zahid Hamidi merupakan Menteri Dalam Negeri, Sri Hamzah Zainuddin selaku Menteri KDN kali ini. Tetapi kita harap dia boleh mengikutlah piawaian ROS. Sekiranya tidak ada apa-apa masalah dalam pendaftaran, jadi seharusnya dia meluluskan pendaftaran. Kayaknya mudahlah sesi pendaftaran kali ini. Setakat inilah. Jadi kita takut nanti bila dah habis 30 hari timbul pula persoalan, tambah pula lagi 30 hari kan. Jadi itu yang kita harap. Baik Datuk Seri. Okey, kalau kita lihat Barisan Parti Pejuang merupakan antara individu yang setia menyokong Tun Dr. Mahathir. Jadi setakat ini bagaimana sambutan terhadap Parti Pejuang? Sebenarnya penyokong Parti Pejuang Tanah Air ini adalah orang yang berpegang teguh kepada perjuangan. Ya, walaupun mereka tentunya rasa tahap sokongan yang tinggi terhadap Tun Mahathir sendiri, tetapi di sebalik itu ialah komitmen mereka terhadap perjuangan yang Tun bawa. Jadi kita jelas bahawa apa yang kita nak lakukan ini ialah sebenarnya kesinambungan daripada UMNO yang lama dulu, kemudian yang bersatu. Malangnya dua parti itu dah menyimpang jauh daripada perjuangan asal, jadi kamilah yang mewarisinya. Jadi kami harap lebih ramai lagi yang akan bersama kita dalam perjuangan tersebut. Baik, sebut berkenaan dengan ramai keahlian setakat ini, berapa jumlah keahlian pejuang dan sama ada peringkat cawangan bahagian dan juga negeri-negeri? Ada tak statistik jumlah pejuang sekarang? Belum lagi, sebab secara rasminya kami tidak boleh lagi menerima keahlian kerana belum daftar lagi. Walaupun begitu, hari ini insya-Allah kami akan melancarkan secara online borang tunjuk minat, iaitu seorang yang berminat untuk menjadi ahli walaupun tak boleh diterima menjadi ahli secara rasmi kerana belum didaftar, maka dia boleh isi butiran-butiran dia untuk menunjuk minat menyertai parti. Jadi bila parti dah daftar secara rasmi, secara automatik butiran itu akan kita terima sebagai
permohonan rasmi menjadi ahli. Baik, mungkin ini adalah perkara baru yang kita juga baru tahu. Jadi Ya. bagaimana sekiranya setengah orang ataupun orang di luar sana ingin melalui platform berkenaan, pergi ke mana untuk Hari ini register? kita akan lancarkan Hari insyaAllah ini boleh lancar lah. pukul 3-4 nanti. Okey, baik. Apa ni kita akan nyatakan kat mana URL-nya. Jadi saya harap ramailah orang yang akan menyertai. Anggaran ada tak berapa spesifik untuk anggaran menyertai pejuang untuk ahli? Sebenarnya ada dua pihak yang ingin menyertai. Satu adalah kumpulan Blackout Bersatu dulu. Okey. Ya, pada anggaran saya lebih kurang 70%. Saya dah sebut sebelum ini, Okey. tapi disanggah oleh pihak sana, tak apalah. 70% daripada ahli-ahli asal Bersatu yang menyatakan keinginan mereka untuk menyertai pejuang. Dan tidaklah seperti mana yang disebut oleh Setiausaha Agung Bersatu yang Betul, katanya Datuk Sri Hamzah. 247 orang ke apa kan. Di bahagian saya sendiri lebih kurang 2,500 yang keluar Bersatu, di Kuang Pasu pun lebih kurang sama. Jadi takkanlah ratus-ratus saja yang keluar kan. Seperti mana yang dinyatakan oleh Setiausaha Agung Bersatu. Betul. Jadi apa ni, saya anggap ramailah yang akan menyertai. Kumpulan satu lagi ialah mereka yang sebelum ni tak pernah menyertai parti politik. Jadi yang agak menariknya, mereka ni dari golongan profesional Melayu yang dah lihat keadaan semasa ni dan rasa terpanggil untuk melakukan sesuatu melalui proses demokrasi yang ada dalam negara kita ini. Jadi mereka melihat bahawa Parti Pejuang inilah mungkin wadah perjuangan yang sesuai dengan jiwa jiwa dia. Jadi dia nak menyertai parti kami, insya-Allah. Okey, tadi Datuk Seri ada sebut mengenai perjuangan Melayu. Ya. Kalau kita lihat, umum ketahui bahawa parti yang berasaskan Melayu tidak mahu terikat ataupun menyokong mana-mana gabungan parti, sama ada di Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. Malah jika kita imbas lagi, pada 29 Ogos lalu, Parti Pejuang di atas tiket bebas telah bertanding buat julung kalinya di Dun Slim. Malangnya gagal kerana Amir Kusyari Muhammad Tanusi hanya meraih 2,115 undi berbanding dengan calon Barisan Nasional iaitu Muhammad Zaidi meraih 13,060 undi, dan juga satu lagi calon bebas iaitu Santara hanya memperoleh 276 undi saja. Jadi Datuk Sri, saya nak tanya berkenaan dengan penglibatan pejuang itu Melayu untuk menyertai. Jadi apa sebenarnya kelebihan Parti Pejuang yang boleh diberikan ataupun kelebihan kepada orang Melayu itu sendiri? Yang pertamanya, saya ingat dalam pola politik yang ada dalam negara kita ini, satu-satu parti politik yang menawarkan diri bertanding dalam mana-mana kursi sekalipun, dia harus bekerjasama dengan parti-parti lain. Jadi bila ada gabungan undi di satu-satu tempat itu, barulah boleh melebihi lawan kita. Jadi apa yang berlaku di Slim itu sebenarnya keputusan yang lebih kurang sama sewaktu PRU14, iaitu di pihak kami waktu itu Bersatu, sekarang Pejuang, apa yang dikenali sebagai galas jengkal tu, iaitu tambahan ataupun top up lebih kurang 12 hingga 15% undi Melayu yang kita sumbangkan kepada gabungan yang bertanding. Jadi kali ini di Slim kita tak masuk sebagai gabungan, bukan hanya tak ada parti, malah bebas pula lagi ya. Jadi apa yang kita dapat tu 2,100 lebih undi itu ialah betul-betul undi 15% undi Melayu yang kita ada daripada dulu. Jadi ini membuktikan bahawa fixed deposit itu kekal. Bayangkan kalau ditokok tambah dengan sokongan ataupun undi daripada parti-parti lain, sekiranya betul-betul kita masuk sebagai gabungan, insya-Allah kita boleh menang. Jadi itu yang saya lihat, walaupun kalah, tapi kita kena sedar kita berhadapan dengan dua kerajaan, kerajaan pusat, kerajaan negeri. Segala menteri dan agensi kerajaan pun terlibat sama. Kerajaan negeri sampai bagi geran tanah itu pun nak lawan calon bebas. Lambang pun pokok. Jadi kita boleh dapat undi sehingga tak perlu hilang duit pertaruhan pun satu kebanggaan juga sebenarnya. Baik, sebut berkenaan dengan kebanggaan, adakah dengan kekalahan di Dun Slim itu memberi persepsi buruk terhadap parti baru ini ataupun sebaliknya? Saya ingat sebaliknya. Seperti mana saya katakan tadi, ini betul-betul
David lawan Goliath ya. Jadi orang kecil, orang kedil ni. Betul. Apa ni, bukan setakat itu, tak ada parti pejuang baru Logo diisytiharkan pokok, 2 minggu sebelum itu kan. Betul. Tapi alhamdulillah jentera datang daripada seluruh negara untuk membantu. Itu sangat membanggakan kami. Ini menunjukkan bahawa kalau kita masuk dalam pilihan raya dengan lebih teratur lagi, insya-Allah kita akan ada jentera yang terlatih, yang tahu apa kerja dia, dan kita boleh meyakinkan pengundi-pengundi satu kawasan. Baik Datuk Seri, kita sebut berkenaan dengan jentera. Akar umbi pula adalah tunjang utama parti. Jadi bagaimana pula mengatur gerak kerja cawangan dari akar umbi yang terhadap pejuang ini? Macam mana tu Datuk Seri? Setakat ini dari kalangan ahli-ahli bersatu yang blackout dan ingin menyertai kami, ramai di antara mereka memang pun terlatih dengan pacar gambar sewaktu Piaru 14 itu. Jadi itu sebabnya walaupun kita juga buat sedikit latihan untuk Slim, ramai di antara mereka dah ada pengalaman daripada Piaru 14. Cuma bilangan dia mungkin belum cukup lagi. Dalam keadaan PRK Slim kan, maklumlah orang setempat, kemudian orang luar datang bantu. Tapi dalam PRU saya ingat suasananya berubah kerana di setiap kawasan tu kita perlu ada orang yang cukup terlatih dan tahu apa nak dia kena buat dalam keadaan PRU. Baik. Ini mungkin soalan lain sikit. Kalau kita lihat berkenaan dengan netizen, termasuk Najib Razak ada mendakwa kononnya parti pejuang ini hanyalah untuk mengukuhkan kedudukan Tun Dr. Mahathir sebagai bapa kepada Datuk Seri. Jadi apa komen Datuk Seri sendiri? Ya, itu memang dakwaan dia sajalah kan. Memang dia akan mengata macam-macam. Betul. Tapi saya ingat netizen pun sedar bahawa apa yang ingin kita lakukan ini sebenarnya adalah kerana ada kekecewaan yang dirasai khususnya oleh masyarakat Melayu bahawa parti yang mereka harapkan daripada dulunya UMNO kemudian yang bersatu telah menyeleweng dan sebenarnya mengkhianati mandat rakyat. Jadi dia macam tertanya-tanya ke mana dia nak pergi, dan akhirnya dengan wujudnya pejuang ini kita harap mereka akan rasa yakin bahawa kita melakukan yang terbaik. Dan adanya Tun di situ sebenarnya banyak menjadi ada tarikan lah kan, sebab orang kenal dia dah 22 tahun campur 22 bulan sebagai Perdana Menteri, ada track record yang cemerlang dan jadi kita tak perlulah nak cerita mengenai apa kita nak buat. Kalau tengok daripada apa yang dia dah buat, itu pun meyakinkan masyarakat kita. Baik, sebut berkenaan dengan tarikan. Adakah ada netizen juga mengatakan sebenarnya kedudukan Datuk Seri Mukhlis Mahathir hanya orang kata memberi kesan yang bagus terhadap Mahathir berkenaan dengan penglibatan Datuk Seri, hanya orang kata dibayangi saja bapa. Mungkin boleh komen sikit. Yalah, mau tak mau itu dah menjadi band saya dah macam tu kan. Betul. Betul. Tak boleh nak buat apalah itu kan. Tapi saya ingat saya pun cuba nak menunjukkan satu track record tersendiri. 2 kali sebagai Menteri Besar. Betul. Dan sekali sebagai Timbalan Menteri MITI. Dan dan kita cuba membawa kepada pejuang ini idea-idea baru dari kalangan orang muda yang untuk menjamin masa depan anak cucu cicit kita. Jadi mungkin idea-idea kami sedikit berbeza dengan Tun, tapi prinsipnya sama. Untuk membangunkan negara, bela nasib orang Melayu. Baik, terima kasih Datuk Seri. Mungkin sebelum itu kami juga ingin memberi peluang dan juga laluan kepada semua penonton di The Malaysian Insight ataupun Insight Talk ini untuk mengajukan sebarang jenis soalan ataupun pendapat di ruangan komen, dan kami akan bacakan sekiranya kami mempunyai masa terluang. Jadi kita kembali kepada topik asal perbincangan kita Datuk Seri, iaitu pejuang menuju PRU ke-15. Jadi kalau kita lihat pada pilihan raya kecil di Dun Slim, Pakatan Harapan memberi laluan kepada parti pejuang untuk bertanding kerana tiada pertembungan antara Pakatan Harapan dan juga pejuang sendiri. Jadi bagaimana dengan PRU 15 nanti? Adakah akan mungkin kekal berlangsung dalam masa dekat ini? Adakah akan menggunakan logo sendiri dan menjadi kingmaker? Yang tu kita belum tahu lagi. Jadi kita pun belumlah mula rundingan. Kita dah lalui pengalaman sewaktu
bertanding bersama dengan Pakatan Harapan, iaitu sebagai parti komponen dalam Pakatan Harapan, dan terbukti formula itu berjaya, meyakinkan rakyat, sehingga kita boleh tubuh kerajaan. Jadi ke depan ni pun kita kena fikirkan jugalah satu-satu parti, tambah pula parti baru macam kami ni, baru nak perkenalkan lambang apa sebenarnya intipati parti. Jadi saya ingat macam mana pun kita perlu bekerjasama, ya, baik di dalam satu gabungan ataupun kerjasama politik. Yang pertamanya supaya tidak ada pertembungan di kursi-kursi yang ditandingi, ya. Kalau pecah sampai 3-4 sudut, ya, yang bertarung di satu kawasan, jadi undi itu akan pecah. Jadi rugilah kita. Jadi kalau kita boleh ada kerjasama politik itu, insya-Allah saya ingat semua akan dapat manfaat daripadanya. Baik, terima kasih Datuk Seri. Kita mungkin seterusnya soalan agak panas sikit. Ia merujuk dengan perhubungan Tun Dr. Mahathir dan juga Anwar Ibrahim yang ada pasang surutnya, ya Datuk Seri. Adakah selepas ini jika Datuk Seri mengambil alih kepimpinan, bagaimana dengan kerjasama dengan Anwar dan juga PKR nanti? Adakah masih seperti biasa ataupun Datuk Seri akan memilih haluan sendiri? Saya ingat apa pun kita mestilah ada satu asas kerjasama tu. Ya, antara lain tentulah mesti ada saling percaya mempercayai antara kedua-dua pihak, ya. Dan kita kena bersemuka dan berhadapan, ya, bila kita bincang perkara-perkara ini dan kita muktamadkan. Tak bolehlah nanti lontar batu sembunyi tangan, kan. Sekejap cakap okey, kemudian di belakang tak okey pula, Jadi benda macam itulah yang menimbulkan masalah. Baik. Jadi saya harap ke depan ni kita boleh wujudkan satu kerjasama yang lebih menguntungkan semua pihak. Jadi tak ada masalah dengan status ataupun hubungan antara Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim, tak ada masalah lah? Mungkin ada sedikit masalah, saya kena akui. Kan daripada dulu pun sekarang pun ada juga sikit-sikit. Betul, itu tak dengar tu saya. Jadi sebab belah sana pun duk tembak juga. Jadi kami cuba tak respon, tapi bila tak respon tu kadang-kadang betul yalah, lah. kan. Kita nak dengar jugalah. Mungkin macam mana tu? Seterusnya. Saya ingat itulah sebabnya saya rasa heran kerana bila saya berhubung dengan rakan-rakan daripada PKR, sebenarnya hubungan kami sangat akrab, ya. Contohnya macam di Kedah, saya berhubung baik dengan rakan-rakan daripada PKR, dulunya exco saya dan sebagainya. Tetapi di peringkat tertinggi ni kadang-kadang tu ada masalah sikit. Jadi yang itulah yang kita rasa kecewa sangat, sebab macam kami di Kedah tak ada pula apa masalah, kan. Jadi kita harap isu-isu yang berbangkit di peringkat atas rumit untuk diuruskan, dan ke depan pun saya harap ada kerjasama yang baik, saling percaya mempercayai antara satu sama lain, supaya kita berdepan dengan musuh yang nyata, bukannya yang kita tak tahu dari mana datang ni, kan. Betul. Jadi kemelut itu insya-Allah boleh diselesaikan sekiranya ada kesepahaman lah macam tu antara saya ingat kedua-dua kena pihak. carilah titik pertemuan tu. Ya. Jadi sekarang ni belum ada pertemuan antara setahu saya tidak ada. Antara Tun dengan Datuk Seri Anwar tak ada. Untuk Datuk Seri sendiri tak ada. Dengan saya sendiri tak ada. Tak adalah. Jadi hubungan tu sekarang macam itu saja. Ya, setakat ini saya akui bahawa di peringkat kepimpinan kami sangat-sangat selesa dengan Amanah dan DAP. Maksudnya kita sentiasa berhubung, kita bertukar-tukar pandangan, kan. Kita boleh bekerjasama. Jadi nampaknya kurang sikit dengan rakan-rakan daripada PKR. Mungkin apa sebab dia kita tak tahulah, Datuk Seri. Saya ingat sebabnya puncanya ialah hubungan antara Tun dengan Datuk Seri Anwar lah agaknya, kan. Tapi walaupun selepas dah bergabung dalam Pakatan Harapan masih lagi ada kemelut yang sama. Ya, sepatutnya ini tak berlaku sewaktu kita semua berada dalam kerajaan Pakatan Harapan. Tapi itulah yang saya katakan tadi, ni kadang-kadang ada lontar batu sembunyi tangan ni yang menyebabkan hubungan tu semakin hari semakin keruh. Tambah pula masalah dengan Datuk Seri Azmin. Yang saya heran tu kenapa sampai ke hari ini masih lagi dituduh bahawa Tun lah penyebabnya jatuhnya kerajaan PH, ya. Walhal kita tahu sebahagian daripada penyokong-penyokong Datuk Seri Azmin sendiri yang keluar daripada PKR, ya. Kemudian diikuti pula dalam bersatu pula dengan presiden parti sendiri, kan. Jadi kami pun ada masalah dalam parti bersatu dulu, tapi mereka pun ada masalah juga dalam PKR. Jadi malanglah bila dua-dua tu berlaku serentak,
yang sampai jadi keadaan macam ini. Baik, ini soalan ni susulan dengan jawapan yang Datuk Seri katakan tadi berkenaan dengan penglibatan Anwar Ibrahim. Kalau kita lihat sebut pasal Anwar Ibrahim ini sepatutnya berlaku perlahan kuasa. Kita juga tahu netizen ataupun semua orang tahulah rakyat Malaysia ada mengatakan bahawa berkenaan langkah syariatan ini bukan sahaja untuk hijack kerajaan tetapi untuk menggagalkan Anwar menjadi PM8. Dan ada juga cakap-cakap netizen yang mengatakan dalam semua ini adalah Tun Dr. Mahathir untuk menjadikan Datuk Seri sendiri sebagai Perdana Menteri. Jadi mungkin boleh komen sikit sebab benda ni mungkin tak ada siapa yang jawab. Kita tanya Tuan Badan sendiri, adakah perkara ini betul dan kita usulkan kepada semua rakyat untuk tahu situasi sebenar? Tak betul. Saya ingin buat pengakuan di sini bahawa setiap kali kami tanya Tun Mahathir, saya sendiri tanya sebagai anaknya kepada ayah saya sendiri mengenai peralihan kuasa yang disebut-sebutkan hari itu, dan dia selalu menyatakan bahawa dia nak kota janji dia. Jadi macam mana pun keadaan, akhirnya janji wajib di kota. Jadi suka tak suka, sebab ada juga yang nampak macam tak suka kan. Jadi tapi dia kata kalau tidak macam mana, dialah orang selalu kata dia dengan timbalan dia daripada dulu lagi tak pernah jadi-jadi. Betul. Jadi dia kata legasi yang dia nak tinggalkan sebelum dia bersara sepenuhnya daripada politik ialah dia nak menyerahkan kuasa Perdana Menteri itu kepada Datuk Seri Anwar. Jadi cuma masa dia saja yang belum ditetapkan. Jadi yang terakhir sekali dia kata lepas IPEC. Jadi itu saja yang soal masa, dan saya ingat waktu itu tinggal 6 bulan je lagi kan sebelum APEC dah berlangsung. Jadi saya ingat kalau tunggu masa sedikit pun boleh akan jadilah. Jadi soal Tun berpolitik ni selama tak tahu apa 40 lebih tahun. Betul. Semata-mata kerana nak mengangkat anak dia sendiri sebagai Perdana Menteri itu, ya ni cakap-cakap orang yang tak faham mengenai proses seorang Perdana Menteri itu dilantik. Kalau ikut zaman dulu, zaman UMNO dulu, Tun 22 tahun sebagai Presiden dan Perdana Menteri, kita faham bahawa proses itu sangat rumit. Yang pertamanya seorang itu kena bertanding, jadi ahli parlimen, tak pernah lagi seorang senator jadi Perdana Menteri. Jadi kena bertanding, parti dia kena menang, majoriti dalam kerajaan, dan biasanya orang itu mestilah presiden parti dia, presiden parti UMNO lah masa tu kan. Lepas itu dia kena menghadap Tuanku Agong, dapat perkenan daripada Agong dulu. Jadi semua ni maksudnya bukan satu orang saja yang boleh pilih. Jawatan Perdana Menteri ni bukan satu benda yang boleh diwarisi. Jadi macam mana pun, seingat saya dulu Allahyarham Tun Hussein On pun, apabila arwahnya mengambil alih daripada Allahyarham Tun Razak, kalau tak silap sejurus telah dilantik sebagai Perdana Menteri, dalam tempoh seminggu saja dia panggil Dewan Rakyat dan mendapat endorsement daripada Dewan Rakyat. Jadi dia menang undi itu dalam Dewan Rakyat. Maksudnya dia dah menjadi Perdana Menteri yang disahkan oleh Parlimen. Jadi macam mana pun kita nak pandai-pandai nak lantik orang, tapi kalau tak lepas dalam Parlimen pun tak boleh jadi juga. Baik. Okey, Datuk Seri, kita ada soalan penonton ni, mungkin berkaitan dengan, kita teruskan soalan penonton Okey, soalan dia Datuk Seri, ini berkenaan mungkin dengan kesinambungan soalan tadi, hubungan dengan PKR akrab. Kata bagaimana dengan DAP yang dilabel parti yang mencatur landscape politik PH dulu? Betulkah begitu pengaruh DAP? Adakah pejuang akan terus jalinkan hubungan kerjasama dengan perkongsian fahaman dengan DAP? Yalah, bila dikatakan begitu, ianya seolah-olah memperkecilkan sumbangan yang dibuat oleh tiga parti yang lain campur warisan di Sabah. Jadi takkanlah satu kerajaan tu dikuasai oleh hanya satu parti, tak macam UMNO dulu dalam BN. Masa dulu UMNO memang dominan dalam BN, tetapi dalam kerajaan PH, walaupun ada perbezaan dari segi jumlah kerusi Dewan Rakyat, contohnya Bersatu hanya 13 kerusi saja yang kami menang, Amanah 11 saja, dan tentunya PKR dan DAP lebih banyak dalam 40 lebih. Tapi dari segi lantikan menteri semua sama. Jadi suara dalam kabinet pun sama.
Jadi tidak ada keadaan di mana satu parti menguasai parti-parti yang lain. Malah bukan setakat di peringkat kerajaan saja, di peringkat politik pun, mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan, semua empat parti mempunyai jumlah wakil yang sama. Iaitu 6 orang. Jadi kecil besar tu tak diambil kira, semua ada suara yang sama. Jadi tak benarlah dakwaan bahawa DAP menguasai PH. Kalau saya bagi contoh Kedah, Kedah 36 DUN, hanya 2 orang adun DAP, hanya seorang saja Exco. Jadi kat mana yang dakwaan kata DAP menguasai kerajaan Kedah, itu pun tak benar. Baik, harap soalan itu telah menjawab soalan daripada MFJ, dan kita ada soalan seterusnya. Negara yang bagaimana mahu dibina oleh pejuang pentadbiran kerajaannya dan rakyatnya, bagaimana? Saya harap Malaysia ni boleh menjadi sebuah negara yang berinovasi, yang menguasai teknologi yang tercanggih di dunia. Sebenarnya ramai daripada orang kita, termasuklah masyarakat Melayu sendiri, orang muda khususnya, yang memang dah mahir dalam pelbagai bidang teknologi tinggi, dan mampu melonjakkan kedudukan negara kita ini sampai tahap yang membanggakan, boleh bersaing seantero dunia. Jadi negara yang macam itu yang sebenarnya. Dulunya memang kita ada dengan wawasan 2020-nya, dengan Malaysia bolehnya, semangat untuk juang tu di peringkat dunia memang ada di kalangan rakyat Malaysia, termasuk masyarakat Melayu kita. Jadi saya mengimpikan bahawa kita boleh melonjakkan kedudukan Malaysia ni ke tahap yang membanggakan dengan daya saing yang kuat menghadapi semua negara-negara yang jauh lebih maju daripada kita. Baik, sebut berkenaan dengan Melayu, ada juga netizen mengatakan kenapa perlunya pejuang wakili parti Melayu? Sebab banyak lagi masalah yang dihadapi oleh orang Melayu, ya, dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya, dari segi sosialnya. Dan kalau kita hanya mempunyai sebuah kerajaan yang memikirkan dasar, membantu rakyat tanpa mengambil kira jurang perbezaan contohnya ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu, dan semuanya sama rata saja, maka tak selesailah masalah orang Melayu itu. Jadi dasar macam dasar ekonomi baru, walaupun ini adalah kontroversi pelaksanaannya, tapi prinsip di sebalik dasar itu sesuai, saya ingat, untuk membantu masyarakat Melayu. Jadi yang macam itu yang kami nak lakukan. Baik, kita mungkin pergi ke soalan seterusnya, sebab saya nak beri laluan kepada Datuk Seri memberi sedikit kongsikan strategi pejuang dalam menghadapi PRU15 nanti. Mungkin ada nak kongsikan sedikit strategi macam mana nak menghadapi PRU15. Strateginya ialah kita bukannya jenis nak kena bagi gula-gula kan, habuan, kami tak mampu. Tak mampu dan dah melanggar prinsip kami. Jadi kerjanya lebih rumit sikit, maksudnya kena turun ke padang, memperjelaskan apa sebenarnya wadah perjuangan yang nak dibawa oleh pejuang ini, bagaimana kami nak bantu masyarakat Malaysia keseluruhannya, bukan hanya orang Melayu tapi Malaysia keseluruhan, dan kita nak betul-betul faham apa masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya, contohnya semalam saya berada di kawasan saya di Jelun, masalah nelayan, ya, ikan banyak, ya, tapi tak ada peraih yang nak datang mengambil ikan. Jadi sampai 700 kilo lebih ikan di pelantar tu, tak ada siapa datang beli. Jadi orang pun dah jadi bingung macam mana nak cari makan kalau keadaan macam itu. Jadi perkara macam inilah yang kita nak kena cuba selesaikan satu persatu, dan kita nak zoom in, orang kata, kepada isu-isu yang relevan kepada masyarakat kita. Contohnya isu Felda, ya, isu Grab contohnya, kan. Macam-macam lah. Kalau ada masalah macam itu, kita dapatkan maklumat dan cadangan daripada pakar-pakar dalam bidang ini, dan kita tekan kerajaan supaya cari penyelesaian yang terbaik bagi mereka. Jadi strategi Datuk Seri sendiri bukan menekankan tentang soal gula-gula, bukan dedak, tapi sebenarnya gula-gula dan dedak itu yang disukai oleh netizen sebab orang kata membantu dan sebagainya. Tapi adakah macam mana strategi Datuk Seri sendiri kalau sekiranya menang PRU15 akan tekan pada ke arah kementerian atau macam mana untuk membantu rakyat? Kita lebih suka kalau kita terlibat dalam kerajaan untuk menyediakan kail untuk masyarakat kita, bukan ikan, ya. Kalau nak asyik bagi ikan ni tak pernah cukup.
Seperti yang kita tahu, Datuk Seri mempunyai sejarah 2 kali digugurkan dan banyak kali diabaikan sekutu dalam parti sebelum ini. Dan ia merujuk dengan keadaan apabila jawatan Datuk Seri sebagai bekas Menteri Kedah sebelum ini pernah 2 kali tergugat dan hilang kuasa. Dan kita recap balik di mana pada 4 tahun lalu, selepas tu Dr. Mahathir menekan bekas Perdana Menteri ketika itu iaitu Najib Razak supaya berundur kerana terlibat dalam kes 1MDB. Adakah Datuk sendiri merasa ditekan ataupun sebaliknya? Ya, saya ingat masalah timbul apabila saya berjumpa dengan rakyat Kedah sendiri sebagai mewakili kerajaan ketika itu, kerajaan BN lah awal-awal tu, dan saya ditanya sebagai Menteri Besar apa pandangan saya berkait dengan isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ayah saya sendiri. Jadi kalau nak jawab tak tahu tu tak kena sangatlah kan sebagai ketua kerajaan di peringkat negeri. Jadi saya kena selidik sendiri, dan bila saya dapati bahawa memang ada rasa-rasa ragu lah terhadap jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh Datuk Seri Najib, maka itu menyebabkan saya terpaksa berterus terang dan menjawab secara ikhlas kepada pengundi-pengundi saya dengan rakyat secara keseluruhan di peringkat di negeri Kedah. Sehingga kan di dalam sidang Dewan Undangan Negeri Kedah pun, sebagai Menteri Besar, saya terpaksa ikhlas dalam jawapan saya. Jadi dan saya tahu kesannya tentulah akan menimpa saya, dan kita kena sedar bahawa kuasa ni pun datang daripada Allah SWT, dan dengan bila-bila masanya boleh ditarik balik. Jadi kita kena bersedialah untuk menghadapi apa juga kesan daripada pendirian kita tu. Baik. Kalau kita lihat kemelut tu kejatuhan 2 kali, adakah apa perasaan Datuk Seri pada ketika itu dengan keadaan 2 kali jawatan itu digugurkan dan tergugat? Pengalaman saya dalam politik ni, kita kena betul-betul berpercaya kepada hikmah. Di sebalik setiap kejadian tu ada saja hikmah dia. Jadi kita rasa mungkin tertekan, rasa sedih, rasa marah pun ada. Tetapi kalau kita yakin bahawa Allah sebenarnya mempunyai satu perancangan, kita tak nampak lagi, tapi perancangan Allah tu jauh lebih baik daripada keadaan kita sekarang. Jadi itu yang sebabnya saya tenang, terima dan reda dengan keadaan tu. Jadi kalau hilang kuasa pun tak apa. Dan terbukti kalaupun masalah tu dalam parti, bila masuk dalam pilihan raya, rakyat mempunyai pendirian yang berbeza, bertentangan sebenarnya. Betul. Dan saya menang semula dalam kerajaan baru pula. Betul. Kali ini berlaku kali kedua pun, selap-selap ke depan ni pun masih boleh menang lagi. Baik. Kita ada soalan seterusnya, iaitu berkenaan dengan soalan daripada netizen. Berkenaan dengan soalan, kalau kita lihat, nak sentuh sikit tentang kejadian. Mungkin saya minta maaf, saya jam sekejap sebab ada soalan yang diberikan. Kalau kita lihat, sentuh tentang kejadian melibatkan anak Datuk Seri yang melanggar PKP di sebuah kelab malam, dan terbaru ada satu gambar wanita separuh bogil tersebar mengatakan ia adalah anak Datuk Seri. Mungkin Datuk Seri boleh komen sikit, adakah benar ataupun tidak? Tidak benar. Saya nak ingin menyatakan secara categorically, orang kata saya menafikan gambar-gambar itu adalah gambar anak saya. Saya pun tak faham kenapa sampai ke tahap itu sekali. Kalaupun nak membunuh karakter seorang itu, melibatkan anak-anak. Jadi kadang-kadang anak saya yang dah bernikah, tapi anak saya yang umur 18 tahun pun kena juga. Jadi saya ingat hentikanlah tabiat macam ini. Tambah-tambah lagi bila ianya satu fitnah yang tersangat personal. Jadi tapi saya doakanlah siapa yang buat ni diberikan petunjuk hidayah daripada Allah SWT untuk mengubahlah cara dia tu. Kalau dilihat sebelum ni Datuk Seri pun ada memohon maaf dengan penglibatan anak sebelum ni, dan yang terbaru ni adalah selanggar PKP. Sekarang ni kira yang terbaru ni memang bukan totally bukan. Memang sengajalah orang saya pun ternampaklah orang hantar gambar kan, jadi kita pun taklah suka tengok gambar-gambar macam ni. Tapi ada kawan beritahu di bawah gambar tu pun ada nama orang tu. Jadi nama orang yang
ada dalam gambar tu. Jadi kenapa pula nak dikaitkan dengan anak saya pula, saya tak pastilah. Tapi kita tahulah tujuan tak lain tak bukan untuk mencemar reputasi kita lah. Baik, kita berbalik dengan orang kata perjuangan untuk PRU15 nanti. Macam mana target seat di PRU15 nanti? Yang tu rahsia lah. Itu rahsia. Tunggu dan lihat. Adakah Datuk Seri target untuk orang kata 30 seat di PRU15? Apa ni, saya ingat kita nak kena ukur baju atas badan sendirilah kan. Jadi tak bolehlah nak pergi bertanding sampai 100 kursi ke apa ke kan. Masa bersatu dulu pun hanya 52 kursi parlimen. Jadi Pejuang ni pun parti baru. Jadi kita pun belum lagi menentukan jumlah kursi yang nak kami tandingi. Tapi kita nak maksimiskan jumlah yang boleh kita menang. Baik. Okey, kita sentuh berkenaan dengan tadi di negeri Kedah. Maaf kita jam sikit. Macam mana Datuk Seri melihat pencapaian Datuk Seri selama 22 bulan sebagai Menteri Besar Kedah sebelum ini? Kita tak sempat nak menyaksikan kesan daripada dasar-dasar dan keputusan telah kita buat. Ya, jadi contohnya saya nak buat lapangan terbang antarabangsa baru ya, di Kulim, sebenarnya di Sidam Sungai Petani tapi namanya Kulim. Malangnya telah dibatalkan oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan baru-baru ini. Ya, bila dinyatakan tidak ada bajet. Sebenarnya kami pun tak pernah minta bajet pun. Apa ni, awal-awal dulu pelabur daripada luar yang ingin membangunkan lapangan terbang ini. Kemudian isu mengenai pembalakan di hutan simpan Ulu Muda yang telah pun diselesaikan oleh pihak kami. Saya sendiri memperusikan mesyuarat hasil bumi sebanyak 3 kali. Dan awal-awalnya dituduh oleh kerajaan sekarang, kerajaan negeri sekarang, oleh Menteri Besar sekarang, kononnya kami telah membuat satu kesilapan besar yang membebankan kerajaan negeri untuk membayar pampasan sampai 1.5 bilion ringgit dan sebagainya. Tapi sekarang ini dah mengaku pula bahawa keputusan yang kami buat itu dah tepat dan menyelamatkan kerajaan negeri daripada terdedah kepada tuntutan-tuntutan macam itu. Jadi saya cuma rasa kecewa bahawa tak sempat nak tengok hasil daripada usaha baik kami itu. Baik. Okey, kalau kita lihat kita mempunyai lagi 5 minit lagi masa. Kita ada soalan terakhir yang nak diajukan kepada Datuk Seri sebab kalau kita lihat keadaan hari ini kurang baik sikit dengan cuaca hujan. Jadi kita teruskan soalan seterusnya yang terakhir. Sebenarnya apa yang Datuk Seri mahukan dalam erti perjuangan sebenar dan Datuk Seri dilihat sering dibayangi ayah Datuk Seri. Ini ada soalan politik lah, soalan daripada netizen. Dia kata Datuk Seri sering dibayangi ayah Datuk Seri dalam arena politik. Jadi apa sebenarnya yang diinginkan dalam erti kata perjuangan sebenarnya Datuk Seri? Yalah, soal dibayangi oleh ayah saya ni seperti mana yang saya sebut tadi, ini satu perkara yang tak dapat saya elak. Kan? Dia pun seorang personality politik yang dianggap giant. Jadi saya tak kisah sangat dibayangi oleh beliau. Yang kita nak ialah untuk kesinambungan perjuangan yang dibawa itu. Daripada dulu disebut perjuangan belum selesai. Jadi kitalah yang mewarisinya untuk cuba selesaikan perjuangan tersebut. Baik. Jadi saya harap lebih ramai lagi lah yang bersama kami dalam tujuan itu. Baik. Mungkin terakhir untuk semua orang kata penonton ataupun di luar sana berkenaan dengan Parti Pejuang ingin memberi orang kata manfaat kepada orang di luar sana untuk menyertai Pejuang sendiri. Kalau lihat lepas ni akan ada pelancaran portal baru kan. So mungkin Datuk Seri boleh komen sikitlah tentang Pejuang sikit. Sebenarnya kita akui bahawa kita berhadapan dengan satu cabaran yang begitu besar. Antara lain bukan hanya untuk selesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Melayu, tetapi cuba untuk membentuk satu budaya baru, termasuk budaya politik baru yang melibatkan nilai-nilai murni yang sepatutnya ada kepada setiap masyarakat kita. Jadi nak ubah sikap ni bukan satu perkara mudah, tapi satu perkara yang wajib sebenarnya. Jadi kami akan berusaha dan kita harap ramai orang yang bersama kita dalam kerja untuk selamatkan negara kita ini. Dalam keadaan negara kita ini dah menuju ke arah yang tidak sangat meyakinkan. Betul. Baik, terima kasih Datuk Seri atas kehadiran dan kesudian di dalam Insight Talk ini. Mungkin insya-Allah kami akan panggil lagi untuk episod ataupun topik-topik yang seterusnya berkenaan dengan Parti Pejuang sebab mungkin ramai nak tahu mengenai dengan kesinambungan parti ini seterusnya. Terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi hadir. Mungkin kita akan melancarkan lagi ataupun meneruskan program seterusnya bersama Datuk Seri. Itu sahaja daripada saya, Masra Malak. Sekiranya ada berlaku kesefahaman ataupun salah faham melalui percakapan saya, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum dan jumpa lagi Insight Talk minggu depan.